Alangkah indahnya kehidupan kalau boleh berjalan-jalan kan, tapi sayangnya tidak disebabkan oleh COVID-19 ramai yang terpaksa berada di rumah kerana kita nak putuskan rantai jangkitan tersebut. Ya, dan salah satu isu yang harus kita sentiasa memberi perhatian adalah bagaimana pengurusan emosi di rumah, terutamanya pada saya adalah golongan suri rumah lah. Kerana golongan suri rumah ini bila berada di rumah, anaknya, rumahnya, kerjanya, semua benda berada di tanggungjawab isteri ataupun orang rumah kepada sang suami tersebut. Jadi hari ini kita akan bercakap mengenai pengurusan emosi golongan suri rumah yang betul daripada pandemik COVID-19 ini bersama dengan Dr. Norbaiyah Muhammad Bakrim, pensyarah Fakulti Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Kuantan, bersama kami di talian Skype sekarang. Doktor, apa khabar? Selamat pagi. Ya, Alhamdulillah, selamat pagi. Alhamdulillah saya sihat. Apa khabar Syahidah dan juga Radwan? Alhamdulillah, kami juga sihat. Sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, doktor, kita minta untuk doktor mungkin boleh berikan sedikit mukadimah lah ya, bagaimana sekarang ini situasi kebanyakan suri rumah ya sedang mendepani pandemik COVID-19, pengurusan emosi mereka setakat ini bagaimana? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Saya ucapkan kepada semua penonton, selamat pagi Malaysia hari ini. Jadi saya rasa saya bercakap di platform yang betul lah, kerana selamat pagi Malaysia ini merupakan salah satu rancangan yang saya yakin sebahagian besar penontonnya adalah suri rumah. Ya? Dan di fasa pandemik COVID-19 ini, kita lihat realiti menjadi suri rumah tangga bertambah kata bebanannya, dan kerana perlu mengawasi anak-anak untuk kelas online dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya sebagaimana dilaporkan oleh Berita Harian baru-baru tadi pada 1 Disember oleh kajian Institut Penyelidikan Hazanah, apabila mereka melaporkan bahawa golongan suri rumah merupakan antara golongan yang tertinggi peratusannya mengidap penyakit tekanan darah tinggi. Dan apabila dilihat, salah satu faktornya adalah kegagalan ataupun kekurangan kapasiti golongan suri rumah mungkin dalam menangani emosi mereka. Jadi sebenarnya itu satu isu yang sangat menarik untuk kita beri fokus, kerana golongan suri rumah merupakan tulang belakang kepada satu keluarga. Dengan adanya suri rumah, maka suami boleh bekerja dan anak-anak boleh orang kata diuruskan yang baik. Jadi saya mengucapkan tahniahlah kepada RTM yang memilih topik ini, dan saya harap kita dapat sikit sebanyak mengupas isu ini agar para suri rumah di luar sana pada hari ini dapat kita kongsikan beberapa langkah ataupun mungkin usaha-usaha yang bukan sahaja suri rumah, malah kita sebagai satu masyarakat, suami, ahli keluarga terdekat dan masyarakat juga mempunyai peranan sebenarnya untuk memastikan ahli suri rumah dapat mengurus emosi mereka dengan sebaiknya. Jadi kategori suri rumah ini pula banyak dalam pandemik COVID-19 ini, bekerja dari rumah. Pastinya satu term yang semua orang tahu. Jadi ada suri rumah yang memang sebelum bekerja dari rumah pun memang jadi suri rumah sepenuh masa. Ada yang sekarang bekerja dan juga menjadi suri rumah. Jadi setiap kategori ini pengurusan emosi mereka juga berbeza. Jadi apabila kita melihat banyak kategori ini, bagaimana sebenarnya untuk kita menyantuni setiap daripada mereka agar pengurusan emosi, ilmu pengurusan emosi ini kita dapat sampaikan kepada semua kategori ini dengan cara yang betul? Ya, saya kira pandemik COVID-19 ini telah memperkenalkan kita pada satu lagi golongan, iaitu golongan mereka yang bekerja dari rumah. Maksudnya mereka terpaksa menguruskan anak-anak apabila anak-anak tidak dapat dihantar ke nursery maupun sekolah ditutup. Dalam pada masa yang sama, mereka perlu melakukan komitmen tugas di tempat kerja. Cuma berbezanya tempat kerja itu telah bertukar menjadi di rumah. Jadi kata faktor kepada yang menyumbang kepada emosi tertekan ini adalah kerana beban kerja yang di rumah itu sekiranya tidak mampu diuruskan dengan baik, dan kata kemampuan untuk kita menguruskan emosi itu dengan tidak terurus, maka dia akan menyebabkan tekanan emosi kepada sama ada golongan suri rumah yang memang sudah sedia rumah maupun golongan wanita bekerja yang sekarang terpaksa bekerja dari rumah. Jadi saya kira faktornya sama, cuma bagaimana cara kita untuk mengatasinya, itu yang perlu kita perkasakan, iaitu para suri rumah tangga perlu mempunyai satu mekanisme ataupun cara dan kaedah pendekatan untuk mereka mampu menguruskan emosi mereka dengan baik. Jadi kat sini mungkin saya boleh kongsikan. Yang pertama ialah sistem sokongan yang kata para suri rumah ini perlu membina
mempunyai sistem sokongan yang mantap supaya mereka ini tidak merasakan mereka keseorangan. Apabila kita di rumah dan menguruskan anak-anak dan kata beban kerja di rumah, kita memang tiada rakan kerja. Berbanding kalau kita bekerja di tempat kerja, kita ada masa untuk lunch break ataupun masa untuk berehat, kita ada masa untuk berbual-bual, dan ini semua sebenarnya akan menyebabkan kita dapat berkongsi perasaan dan bebanan kerja kita. Tetapi apabila di rumah, kita memang keseorangan. Jadi di situ, walaupun kita ada physical distancing ataupun jarakan fizikal, sebenarnya social connection ataupun hubungan sosial itu perlu dikekalkan. Sama ada secara online, secara maya, ya, suri rumah tangga perlu mempunyai support group ataupun kumpulan sokongan mereka. Yang ini boleh dilakukan dalam WhatsApp group atau Facebook group, yang mana mereka dapat bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar pendapat, dan mereka tidak merasakan mereka keseorangan dalam perjuangan untuk menyelesaikan urusan rumah. Sama juga bagi suri rumah yang bekerja dari rumah, kan, perlu berkongsi dengan majikan. Di situ majikan perlu prihatin adakah semua orang dapat orang kata coping ataupun mengatasi situasi di rumah. Nah, KPI yang diletakkan, expectation yang diletakkan perlulah orang kata praktikal dan bersesuaian dengan situasi semua orang tidak sama. Jadi saya rasa yang pertama ialah semua, tidak kira apa statusnya, sama ada bekerja di rumah ataupun memang suri rumah sepenuh masa, sistem sokongan itu perlu diperkasakan. Doktor, apakah petanda awal untuk suri rumah di luar sana mengenal pasti mereka tidak lagi mampu untuk mengawal emosi mereka dan mereka memerlukan bantuan orang luar? Okey, soalan yang sangat baik. Sebenarnya peranan ini bukan sahaja suri rumah perlu maklum, tetapi suami sebagai orang terdekat juga perlu prihatin sekiranya berlaku beberapa perubahan yang menunjukkan bahawa suri rumah ini tidak mampu lagi untuk menanggung tekanan emosi yang boleh menjurus kepada depression atau depresi lah, iaitu kemurungan. Jadi stres ini perkara biasa, semua orang mengalami stres, tetapi sekiranya mengalami kemurungan, dia akan mempunyai beberapa tanda. Contohnya mengalami kesukaran untuk tidur, ya, juga hilang selera makan, dan suri rumah juga mungkin hilang fokus. Jika sebelum ini mereka boleh menguruskan rumah dengan baik, memasak contohnya ataupun mengemas rumah, tetapi apabila balik dari kerja, suami mendapati keadaan sangat tidak terurus berbanding sebelum ini. Maksudnya dia mempunyai masa tetapi dia tidak boleh fokus dengan pekerjaannya, mungkin kurang motivasi, ya, kan, apabila seorang itu kurang motivasi untuk bangun pagi ataupun melakukan hobi atau aktiviti yang dia suka sebelum ini, tapi dia dah tak ada mood ataupun orang kata ketolakan untuk dia membuat perbuatan aktiviti tersebut. Jadi begitu juga kadang-kala simptom depresi ini dihadir dalam bentuk kesakitan, maksudnya pening kepala, sakit bahu atau sakit belakang. Apabila disiasat tidak mempunyai apa-apa punca penyakit, tetapi maksudnya tekanan itu telah berpindah kepada dalam bentuk kata fizikal. Fizikal itu menjadi penat, tidak bertenaga, ya. Jadi sebenarnya ini antara tanda-tanda lah yang menunjukkan bahawa sama ada suri rumah itu ataupun suami perlu membawa suri rumah itu untuk mendapat perhatian yang lebih daripada doktor lah, itu rawatan lanjut di klinik kesihatan maupun klinik swasta. Jadi salah satu elemen untuk pengurusan emosi ini adalah komunikasi antara isteri, suami dan juga ahli keluarga. Jadi pandangan doktor, bagaimana untuk kita melakukan komunikasi yang tepat terhadap pengurusan emosi ke semua pihak di dalam rumah tersebut, kerana ia cukup penting. Komunikasi dengan anak berbeza, komunikasi dengan si isteri juga berbeza daripada si suami. Bagaimana, doktor? Ya. Jadi kita bayangkan suri rumah tangga ini daripada pagi sampai petang dia dengan anak-anak. Jadi apabila suami dia balik, sebenarnya saya rasa tidak perlu panjang, tapi masa yang singkat suami perlu bertanya khabar dan atau seringkas mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang komunikasi ini walaupun dia simple, tetapi dia memberi kesan yang sangat besar kepada isteri apabila dia tahu bahawa usaha dia itu dihargai. Kerana dia nak mengharapkan penghargaan orang lain mungkin sukar, tetapi sekiranya suami yang mana kerana suami itulah berkeluar bekerja, maka dia menguruskan rumah tangga, pulang ke rumah dan mengucap sesimpel orang kata seringkas mengucapkan terima kasih, dia sangat memberi impak yang positif kepada isteri. Kerana saya rasa kebanyakan isteri memahami bahawa mereka perlu melaksanakan tugas itu, mereka tidak boleh lari daripada tanggungjawab itu, tetapi apa yang diperlukan adalah kefahaman daripada suami. Begitu juga isteri perlu meluahkan
meluahkan dan berkongsi apa sebenarnya yang dia perlukan. Ya, kadang-kadang isteri suka memendam dan mengharapkan suami memahaminya. Tetapi saya rasa fitrah ataupun sifat lelaki, selagi dia tidak diberitahu ataupun dimaklumkan apa yang sebenarnya si isteri perlukan, kadang-kadang mereka merasa semuanya okey. Ya, tapi yang isteri perlukan mungkin hanya 5 minit atau 10 minit untuk duduk dan mendengar luahan perasaannya, bagaimana dia menguruskan rumah pada hari itu, apa yang anak-anak lakukan, dan apabila mendapat 10 minit yang berkualiti itu, dia akan kata okey selepas itu. Tapi sekiranya dia tidak dapat, dia akan terperangkap dalam rutin yang sama. Dia akan mengulangi esoknya rutin yang sama, tetapi dia tidak ada tempat dan ruang untuk dia meluahkan perasaan ataupun apa yang terpendam dalam hatinya. Jadi suri rumah ni bukan perkara yang mudah sebenarnya ya. Kalau kita rasa duduk rumah goyang kaki tu memang silaplah, sebab banyak kerja yang perlu dilakukan setiap hari. Seawal mata itu dibuka saja, urusan anak-anak sampai ke suami, lepas anak-anak selesai juga ada lagi urusan lain, mencuci baju, mengemas rumah dan sebagainya. Jadi ada setengah antara mereka ni apabila mereka mengalami stres tersebut, tidak selesa untuk bercerita dengan suami, contohnya ada, tidak selesa bercerita bersama dengan keluarga, anak-anak dan sebagainya. Jadi ke mana saluran yang mereka boleh dapatkan untuk memastikan mereka boleh meluahkan perasaan itu dan boleh menjalani kehidupan seperti biasa? Kadang-kadang apabila si rumah ini mengalami tekanan emosi ini, mereka sendiri tidak tahu adakah ini normal. Adakah normal untuk rasa tidak okey, marah-marah kepada anak-anak. Mereka sedar akan perubahan-perubahan emosi itu, tetapi akhirnya mereka tidak tahu ke mana untuk pergi. Salah satu cara ialah dengan pergi kepada klinik kesihatan. Ia adalah percuma saja, bayar RM1 mungkin, tapi tidaklah kos yang terlalu tinggi. Doktor akan membuat saringan, maksudnya untuk menyaring ataupun melihat bagaimanakah keadaan kesihatan mental seseorang itu melalui beberapa soalan. Daripada survei ataupun soalan itu, jadi mereka dapat menentukan sama ada dia memerlukan perhatian ataupun rawatan lanjut, atau cuma mungkin yang diperlukan adalah kaunseling, ya? Yang diperlukan mungkin hanya sesi orang kata dapat meluahkan apa kebimbangannya, apa kerisauannya, dan setelah diberi orang kata beberapa tips dan juga panduan, mungkin mereka boleh menyelesaikan masalah itu tanpa perlu mengambil rawatan dalam bentuk pil ataupun ubat sekalipun. Jadi itu pertama, iaitu mendapatkan rawatan daripada golongan profesional lah. Di sini adalah pegawai kesihatan. Mereka boleh pergi ke klinik kesihatan yang berhampiran. Yang kedua, saya rasa suri rumah juga perlu proaktif dalam mencari support group ataupun kumpulan sokongan itu, sama ada di kawasan kejiranan, ya, ataupun menyertai persatuan-persatuan ataupun NGO, yang mana sebenarnya supaya dia rasa dia mempunyai interaksi sosial dengan orang lain dan dia dapat menyumbang kepada masyarakat. Mungkin aktiviti ini dapat dilakukan di hujung minggu, walau sekiranya mereka tidak boleh melakukan pada hari bekerja. Jadi sebenarnya apabila kita dapat memposisikan diri kita dengan menyumbang kepada masyarakat, itu sebenarnya akan meningkatkan keyakinan diri kita. Dan yang ketiga, saya lihat ramai si rumah tangga yang sebenarnya membuat bisnes secara online. Jadi itu juga sebenarnya salah satu cara untuk dia bukan sahaja mendapat pendapatan sampingan, tetapi dia dapat berinteraksi dengan orang lain, yang mana itu juga akan meningkatkan lagi self-esteem atau keyakinan diri, dan akhirnya dia rasa dia mempunyai peranan dalam masyarakat ini. Doktor, itu kita berbincang mengenai lebih kepada spiritual ataupun mental. Saya rasa antara faktor lain juga harus kita lihat adalah dari segi fizikalnya, keadaan rumahnya. Mungkin ada yang bekerja daripada rumah tetapi rumahnya tidak kondusif untuk dilakukan seperti pejabat. Jadi apabila perkara-perkara ini berlaku ditambah dengan kerja rumah, itu yang akan membebankan si isteri ataupun ibu kepada anak-anak ini. Bagaimana dari segi fizikalnya untuk kita menguruskan dan juga mengoptimumkan ruang dan fungsi rumah tersebut supaya kesihatan mental kita terjaga? Ya. Dia sangat subjektif, bergantung kepada ialah ruang lingkup rumah yang kita ada. Kadang-kadang orang beruntung mempunyai satu bilik khas yang dia boleh convert ataupun dia boleh tukar setting menjadi pejabat. Kadang-kadang setengah wanita di situlah meja makan, di situlah laptopnya, di situlah anak-anak berkeliaran dan sebagainya. Tapi saya rasa apa yang perlu kita buat adalah kita fokus pada apa yang kita ada dan kita manfaatkan dan lakukan yang terbaik dengan apa yang kita ada. Sekiranya kita tidak boleh memfokus ataupun mendedikasi
dedikasikan satu ruang yang besar, sekurang-kurangnya ada ruang yang kecil untuk sememangnya kita membuat kerja di situ. Dan anak-anak ni cuba kita letakkan ataupun kita alihkan fokus mereka dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Dan sekiranya orang kata dapat menyusun masa kita sebenarnya sebelum pagi, sebelum anak-anak bangun, kita mungkin sudah boleh menyelesaikan beberapa tugasan yang memerlukan fokus di hadapan laptop ataupun kata komputer kan. Dan kita mesti memahami hakikat apabila anak-anak bangun, kita perlu memberi fokus sebentar kepada mereka untuk menyelesaikan makan, minum dan urusan mereka. Dan mungkin apabila mereka tidur waktu tengah hari, kita boleh kembali perlu kepada kerja kita. Jadi kadang-kadang dari segi fizikal itu, kita boleh orang kata menyediakan persekitaran yang diperlukan. Tetapi walaupun ada persekitaran dan kemudahan itu, tapi kalau kita tidak mampu mengurus masa kita dan anak-anak, dia akan tetap datang mengganggu kan. Jadi kita mesti kita tidak boleh selalu ideal. Bagi saya kita mesti praktikal dan kita bekerja dalam apa yang ada. Supaya akhirnya kita meletakkan expectation yang relevan lah dengan apa kemudahan fizikal yang kita ada. Baik, itu antara saranan dan juga cadangan, sedikit nasihat secara ringkas daripada doktor untuk seluruh rumah di luar sana menghadapi tekanan emosi mereka. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nur Baiyah Muhammad Bakrim, pensyarah Sains Perubatan Kuliah Perubatan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Kuantan. Baik.